Okay. Okay, why study this chapter? Okay, as a basic knowledge in field that need to apply the concept of limit, an architect needs to consider the height limit of a structure constructed, and engineer need to determine the speed and weight limit of a vehicle design. Okay, limit limit maksudnya height. Okay, kalau macam kenderaan, kenderaan ringan maksudnya bukan lori semua tu, bas ke motor ke, dia punya limit dia 110 km per hour. So maksudnya paling laju 110. So kalau paling laju 110 dia mesti less than or equal. Dia mesti kurang atau sama dengan. Tu nama dia inequalities. Okay, dia ada limit. Okay. Kalau kenderaan berat, dia mesti less than or equal. Kurang daripada 90. Maksudnya paling laju 90. Okay. Kemudian dia kurang. So bila kurang atau lebih, kita panggil dia inequalities. Okay. Sekejap kawan awak ni baru nak masuk pula. Okay, so dalam tajuk ni kita ada beberapa perkataan. Yang pertama inequality, ketaksamaan, maksudnya dia not equal. Kemudian linear inequality in one variable, ketaksamaan linear dalam satu pun boleh ubah. Okay, so only one unknown. And then simultaneous linear inequality, ketaksamaan linear serentak. So maksudnya kita ada dua inequalities. Okay, tu masuk dia simultaneous. Kemudian kita ada converse property, sifat akas, and then kita ada transitive property, sifat transitif. Nanti kita tunjukkan. Kemudian kita ada additive inverse, songsangan terhadap penambahan. Kemudian kita ada multiplicative inverse, songsangan terhadap pendaraban. Okay, nanti kita tunjukkan. Okay. Sekarang awak tengok ada dua telefon. Satu harga dia berapa? 1,400. Yes. Satu lagi? 1,600. Okay, which smartphone brand is cheapest? A. So A lebih murah. So kalau lebih murah, teacher akan buat macam ni. Teacher akan buat brand A less than or brand B. Maksudnya A harga dia lebih kurang daripada B. Okay. Kalau ni, which has a larger mass? Mana lebih berat? Kiri. Yang sebelah kiri. Yeah. So yang sebelah kiri ni teacher nak panggil apa? Teacher nak panggil 50X ke X tambah 50? X tambah 50. Pandai. So teacher panggil dia X plus 50 greater than 80. Maksudnya X tambah 50 lebih berat daripada 80. Okay, itu teacher panggil inequalities. Aduh, siapa pula baru masuk ni? Okay. Lepas tu, okay. Apa maksud what are inequalities? By comparison, we found that the price of smartphone brand A is cheaper than brand B. The mass X plus 50 gram is greater than 80 gram. The relationship between two quantities that do not have the same value is known as an inequality. So maksudnya nilai dia tak sama. Okay, do not have the same value. So nilai tak sama, so teacher panggil dia inequality. Nilai tak sama, dia boleh lebih besar atau lebih kecil. Okay, lepas tu, okay, ni contoh kalau awak tekan kalkulator, negative 5/6 dia less than daripada 4 kan? So teacher tulis simbol macam ni. Negative 5/6 less than 4. Yang ni faham tak? Example 1. Faham. Okay, good.
Kemudian kita dah belajar 4 squared. 4 squared kalau tekan kalkulator berapa? 16. 16. 16. So 16 greater than 9. So ini simbol dia. Simbol untuk greater. Bahasa Melayu dia lebih besar. Okay. Okay, now teacher nak ajar apa maksud is greater than or equal to dengan apa maksud is less than or equal to. Okay. Bahasa Melayu dia lebih besar atau sama dengan, kurang atau sama dengan, atau Okay, ini contoh dia. Okay, the road sign in the diagram shown can be found along the highway. This road sign reminds drivers that the speed limit of vehicle along the highway must not exceed 110. Okay, so kalau awak bawa kereta, berapa kelajuan yang awak boleh bawa? 0 Boleh. sampai 110. Yes. So awak boleh bawa 111? Tak. Tak boleh. Awak kena denda. Okay. So limit awak mesti 110 atau kurang. Okay. Itu maksud limit. Jadi kalau kurang, ini simbol dia. Simbol dia ialah less than or equal. Ni ada equal. Kalau ada equal, maksudnya 110 pun termasuk. Kalau teacher tak letak equal ni, 109 saja. Okay. Nampak beza tak? Teacher, yang V tu dia unknown yang boleh je kan letak X ke apa-apa boleh. Yes. Okay. Dia bergantung kepada soalan. Kalau soalan tak bagi, so awak boleh guna apa-apa huruf. Okay. So kalau macam ni, teacher andaikan if V represent the speed in km per hour. So teacher andaikan V. So teacher guna V lah. Okay. Okay. Selain daripada simbol, awak juga ada number line. Okay. So ini teacher panggil number line. Okay, number line ni dia mesti satu garis nombor yang jarak dia sama. Maksudnya kalau yang ini katakan 1 cm, beza dia 10. So sini pun beza 10. Tak boleh lepas 80, 90. Lepas 90, 120. Tak boleh. So kalau semua beza 10, mesti semua beza 10. Jadi untuk contoh ni dia buat 80, 90, 100, 110, 120, 130. Macam mana teacher nak guna number line? Okay, teacher hitamkan. Okay, so awak boleh tengok textbook. Okay, teacher tak pasti muka surat berapa. Muka teacher kat bawah kot. Okay, so kalau dia ada equal, awak hitamkan. Okay. Kalau dia tak ada equal, benda ni tak hitam. Maksudnya bulat saja. Okay, so nanti kita tengok balik dekat textbook. Okay, apa beza equal dengan tak equal? Okay, kenapa teacher arrow teacher ke kiri? Kenapa? Kurang daripada. Yes, pandai. Sebab less. Sebab less. Okay, kalau teacher arrow ke kanan, dia greater. Okay, itu perbezaan antara less dengan greater. Okay, example 2. Okay, example 2, Sarah earns overtime pay when she work at least 9 hours a day. If T is the number of working hours per day, describe an equality based on the situation above by using is greater than or equal. Okay? Okay, so sekarang dia greater ke less? Greater. Okay, dia greater Okay, dia greater iaitu lebih besar. Okay, so teacher guna simbol ni. Greater than or equal. Okay, ini so teacher guna 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kemudian kenapa teacher letak sebelah kanan arrow dia? Sebab? Greater. Yes, greater. Maksudnya dia daripada 9 sampai seterusnya. Kemudian teacher bulat ni teacher hitamkan sebab dia ada equal. Okay, kalau dia tak ada equal, teacher tak hitamkan. Okay, itu perbezaan dia. Okay, so awak kena faham simbol inequalities.
awak kena faham number line. Okay, yang ini what are the properties of equalities? Okay, ni perkataan ni awak tak hafal pun tak apa. Cuma awak kena faham konsep, okay? So, konsep dia ialah A less than B, then B less than A. Okay, nah senang teacher bagi nombor. Katakan 3 kurang daripada 4. So 4, teacher terbalik lah. Sorry. 4 lebih dari 3. Sorry. A less than ni converse, A less than B, A kurang pada B, B kurang pada A. Okay ni A less than B, then B. Ni teacher salah tulis. Okay, ini bukan A, ni C. Okay, ni C. Okay, maksudnya kalau 3 kurang daripada 4, okay, 4 kurang daripada 5. 5. Okay. So kalau 4 kurang daripada 5, 3 pun kurang daripada 5. 5. Ni teacher salah tulis ini C sebenarnya. Dia teacher ulang. Kalau 3 kurang daripada 4, 4 kurang daripada 5. Jadi yang A ni automatic kurang daripada 5. A tu 3 lah. 5. Okay. A tu 3, C tu 5. Okay, tak apa, nanti saya tunjuk contoh lain. Okay. Yang ni penting. The inequality symbol remain unchanged when adding or subtracting positive or negative number. Maksud dia, kalau teacher tambah ke, teacher tolak ke, simbol dia sama. Okay, contoh Okay, katakan ni 3 kurang daripada 4. Okay, kalau 3 tambah 2? 6. Tambah 5. Okay, 4 tambah 2? 6. 6. Jadi 5 dengan 6 tanda tak berubah, masih less. Tu maksud dia remain unchanged. Kalau teacher tambah. Baru masuk. Okay, so teacher ulang. Okay, katakan A ni 3, B ni 4. Okay, 3 tolak 1? 2. 2. Okay, 4 tolak 1? 3. So dia masih less. Maksudnya teacher tambah ke, teacher tolak ke, tanda dia tak berubah. Remain unchanged. Tanda dia tak berubah. Kalau awak tambah negatif pun dia tak berubah. Sebab tambah negatif ni maksudnya teacher tolak. Sebab kita dah belajar kan, positif, negatif, tolak. Kalau awak tolak negatif pun tanda dia tak berubah. Itu maksud dia remain unchanged. Maksudnya sebelah kiri teacher tambah, sebelah kanan pun teacher tambah, mesti tambah nombor yang sama jadi bila kita tambah nombor yang sama ataupun tolak nombor yang sama, remain unchanged. Maksudnya tak berubah. Okay. Kenapa teacher ajar macam ni? Sebab kadang-kadang tanda ni boleh berubah. Nanti teacher tunjukkan. Okay, now. Kalau teacher darab. Okay, contoh. 3 less than 4. Okay, 3 darab 2? 6. 6. 4 darab 2? 8. 8. Jadi tanda dia kekal. Iaitu 6 less than 8. Sama juga kalau teacher divide. Okey, contoh 2 lebih kecil daripada 4. Okey, 2 bagi 2? 1. 4 bagi 2? 2. Jadi dia mesti less. Maksudnya tanda dia tak berubah apabila awak darab atau bahagi. Okey. Okey. Yang ini baru dia berubah. Okey, contoh the direction of the inequality symbol is reverse. Reverse maksudnya dia terbalik when multiplying or dividing both sides of the equality by a negative number. Okey, contoh Contohnya katakan 2
lebih kecil daripada 4. Okey, 2 tu A, B tu 4. Okey, teacher darab dengan negatif 1. Okey. 2 darab negatif 1 berapa? Ah, 2 darab negatif 1. Berapa? 2 darab negatif 1? Negatif 2. Okey, negatif 2. Kalau 4 darab negatif 1? Negatif 4. Negatif 4. Okey. Good. Now, negatif 2 dengan negatif 4. Siapa lebih besar? Negatif. Negatif 4 Negatif tu. Salah, negatif 2. Negatif Negatif 2 negatif lebih negatif besar. Jadi teacher tukarlah tanda ni. Tadi kan ni 2 ni 4 kan? Tapi kalau ni negatif 2, ni negatif 4, tanda dia teacher tukar. Teacher reverse. Reverse maksudnya kalau less jadi greater, kalau greater jadi less. Okey, yang ni ada soalan? Tak ada. Okey. Okey, maksudnya kalau teacher darab negatif, tukar tanda. Tukar tanda maksudnya kalau soalan tu less, awak jadi greater. Kalau soalan tu greater, dia jadi less. Sama juga kalau teacher bahagi negatif. Okey? Contoh, 2 kurang daripada 4. Kalau 2 bahagi negatif 1, negatif 2. 4 bahagi negatif 2, negatif 2. So negatif 1 dengan negatif 2 mana lebih besar? Negatif 1. Negatif 1. Yeah, so tanda tukar. Okay, so ni penting So awak kena ingat, setiap kali teacher darab atau bahagi yang negatif, automatic tanda tukar. Tukar maksudnya reverse. Okay, teacher bagi contoh Okay. Okay, yang ini kalau 2 kurang daripada 4, so kalau negatif 2 lebih besar daripada negatif 4. So maksudnya kalau teacher letak negatif, tanda pun tukar. Okay. Ni nama dia awak tak hafal pun tak apa. Tapi awak kena tahu konsep dia. Okay. Yang ni reciprocal maksudnya 1/. Okay. Contoh 2 kurang daripada 4. Jadi kalau 1/2 dengan 1/4, 1/2 mesti lebih besar lah. Okay, yang ni tak apa. Kalau awak tak pasti, awak boleh guna kalkulator. 1/2 mesti lebih besar 1/4. Okay, maksudnya kita tukar tanda, reverse. Reverse maksudnya kalau soalan dia less, jadi greater. Okay. Okay, yang ini teacher bagi teacher bagi situation, awak buat inequalities. Okay, contoh Pak Ali is a gasing uri maker in Kelantan. The time 3 days Pak Samad spent in making a gasing uri is less than 42 days. Okay, less than, so ni simbol dia. Okay, dia tak ada equal so ni simbol dia. Yang ni boleh tak? Example 3. So kalau jawab macam dalam soalan, dia punya jawapan macam ni. Yes, so jawapan dia nak linear inequality. Linear inequality maksudnya sama ada less atau greater. Okay. Kalau dia ada equal, letak sini tanda. So ni je jawapan dia. Dia dah bagi tahu dah unknown dia T. So awak guna T lah. So macam T tu jumlah hari dia kurang daripada 42 lah. Sebab dia dah nyatakan kat sini. Okay. The time is less than 42 days. So dia dah bagi unknown, dia dah bagi situation. So awak just tulis inequalities. So ni jawapan dia. Okay. Okay. Yang ini ialah teacher panggil linear inequalities in one variable. Okay. One variable sebab satu unknown saja. And the unknown is linear. Kita dah belajar sebelum ni, linear maksudnya kuasa 1. Tak boleh 3x kuasa 2. Sama juga dengan ni. Y minus 4 greater than 5 plus 2y. So yang ini linear. Dan one variable. Boleh tak yang ni? InsyaAllah.
Okey, boleh? Okey, yang ni sama dengan linear equation. Bezanya simbol saja. Oh, dia Linear sama je equation cara nak cari Y apa yes, semua tu. yes, Oh. yes. Dia punya maksud dia sama macam linear equation. Bezanya tukar sini teacher letak less ataupun greater. Tapi Maksud nanti dia sama akhir dia dengan memang akhir dia memang nak dia, cari jumlah Y je lah macam tu. yeah, Lepas tu jumlah setelah Y tapi bukan sama dengan lah. So jawapan dia awak akan lebih atau jadi kurang. Oh, faham. yes. So jawapan awak akan jadi lebih atau kurang. Sebab itu teacher ajar tadi. Bila nak tukar tanda, bila tak tukar tanda. Okay? Okay. Ini maksud solve. So bila solve, teacher nak X. Tapi X tu bukan nilai sebenar. Maksudnya bukan X equal 4. Dia mesti X less than or 4 ke, X tu greater than 4 ke. Bergantung kepada soalan. Okay? Kita nak cari X. Okay, now. Okay, X minus 2 less than or equal 6. So jawapan dia X less than or equal 6, 8. Okay, dia sama macam chapter sebelum ni. Kalau tolak 2, teacher tambah 2. Bezanya chapter sebelum ni teacher buat sama dengan kan. Yang ni awak ikutlah simbol dia. Ni tadi teacher explain. Kalau teacher tambah 2 di sebelah kanan, tambah 2 sebelah kiri, kalau tambah tanda tadi berubah tak? Tanda berubah tak tadi teacher ajar? Tanda berubah tak? Tak kan? Tak. So tak. So tanda dia kekal. Tu teacher ajar tu. So ni jawapan awak. Okay? Ni pun sama. 28 bahagi 7, 4. So kalau bahagi 7, tanda dia tak berubah. Okay? So ni jawapan dia. Boleh tak yang ni? Boleh boleh tapi Okay. kalau Boleh. yang kita punya unknown tu dapat negatif, macam mana nak tukarkan dia jadi positif? Unknown negatif tak, okay. Unknown negatif tak ada masalah. Contohnya kalau soalan teacher 7x greater than negatif 28. Negatif 28 bahagi 7, negatif 4. So tanda dia tak berubah sebab teacher bahagi 7. Sebab tadi sebelum ni teacher tunjukkan, okay, kalau dia tambah atau tolak remain unchanged. Kalau dia darab atau bahagi remain unchanged. Maksudnya tanda tak berubah. Dia hanya berubah apabila teacher darab negatif ataupun teacher bahagi negatif. Yang sebelah yang ada unknown tu lah. So kalau jawapan dia tak ada apa-apa kan? Tak ada apa-apa. Tambah dengan tolak dia jadi macam ni. Okay, remain unchanged. Dia akan sama. Dia akan berubah kalau teacher bahagi negatif. Yang ini bahagi positif, bagi 7. So bagi 7 tak berubah. Sebab ni 7x kan? Bagi 7 lah. Kalau negatif 7, baru dia berubah. Okay? Macam ni. Macam ni. Yang ini, kan kita dah belajar chapter sebelum ni, kalau bahagi kena darab. Okay, so awak kena darab negatif 3. Tapi untuk tajuk ni, teacher dah explain. Kalau darab negatif 3, reverse the symbol. Reverse maksudnya, kalau soalan less, awak tukar greater. Ni jawapan awak. Ada soalan? Tak ada. So awak kena faham. Awak kena faham kenapa teacher tukar tanda. Teacher tukar tanda sebab dia darab negatif. Kalau dia darab positif, tak payah. Okay? Kalau okay, macam ni. Okay, yang ini dia macam chapter 6 tapi awak kena selesaikan satu persatu iaitu okay, 7 kan? 7 teacher tolak. 15 tolak 7, 8. Betul kan? Okay, now awak kena bahagi negatif 4. Okay, kalau awak bagi negatif 4, teacher dah explain. Awak kena tukar tanda. Jadi soalan dia greater, awak tukar less. So ni jawapan awak.
Okay, teacher ulang. Okay, dia sama macam chapter 6. Okay, kalau 7 ni, teacher kena tolak kan? 15 tolak 7. Okay, dapat 8. Tapi lepas tu, teacher nak dapatkan X, teacher kena divide negatif. Teacher dah explain, kalau darab Okay, negatif. faham. Yes. Teacher dah explain before this, kalau darab negatif atau bahagi negatif, reverse symbol. Reverse maksudnya, kalau less, kalau greater jadi less. Kalau soalan teacher ni less, jadi greater. Ini masuk reverse. Boleh tak? Boleh. Okay Okay. Kita Okay. Okay, yang ni teacher panggil simultaneous sebab dia ada dua Dia ada dua. Okay. Sekejap. Okay. Yang ni oh dia tak tunjukkan Sekejap. Previous. Okay. Okay, that's all fine. Okay. Awak tengok tengok 8x tambah 5 greater than equal 5x tolak 13. So, negatif 13 teacher, kenapa tolak 8? Tolak 5 ni salah. Sekejap. Ni tolak 5. Okay. Negatif 13 tolak 5, negatif 18. Sebab ni tambah 5 kan? Okay. 8 tolak 5, 3x. Okay. Negatif 18 bagi 3, negatif 6. Okay. Tanda teacher tak ubah sebab dia bahagi 3. Dia bukan bahagi negatif 3. Boleh tak yang ni? Cikgu macam mana 8x tolak 5x? Oh yes, 8x tolak 5x sebab 5x ni positif. Jadi teacher pindah ke depan dia jadi negatif. Oh, okay. Dia sama macam chapter 6. Bezanya awak kena tengok simbol je. Okay, so teacher dapat tanda tak berubah sebab dia bahagi 3. Okay, tengok yang ni pula. Okay, 3x tolak 4, 9x tambah 20. 9x ni teacher bawa ke depan tolak kan. 3 tolak 9 negatif 6. Okay, 20 tambah 4, 24. Kenapa tambah? Sebab ni tolak kan. Okay, now teacher tukar tambah. Tukar simbol. Kenapa teacher tukar simbol? Sebab bahagi negatif. Yes, sebab 24 divide negatif 6. Jadi dia akan jadi x less than negatif 4. Okey, jadi awak ada dua jawapan. Kalau simultaneous, dua jawapan lah. Okey, satu besar daripada negatif 6, satu lagi kecil daripada negatif 4. So, apabila teacher nak selesaikan, teacher buat number line. Sebab itu teacher ajar number line. Number line ialah macam ni. Ini number line. Negatif 6, negatif 4 kan? Negatif 6 tadi ni. Negatif 6 tadi lebih besar. Lebih besar kiri kanan? Kanan. Yes. Ni. Sebab tu dia letak kanan. Lepas tu yang negatif 4 tu kecil. Lepas tu awak tengok. Kenapa yang negatif 4 tu teacher tak hitamkan? Sebab dia tak ada. Sebab dia tak ada equal kat sini. Tapi yang 6 tu teacher hitamkan. Sebab 6 tu ada equal. Okay, lepas tu apa maksud solution? Maksud dia ialah nilai yang sama. So nilai yang sama. So nilai yang sama ialah di antara negatif 6 dan negatif 4. Okay, dia in between. Di antara negatif 6 dengan negatif 4. Tetapi negatif 4 tu tak termasuk. Sebab tak ada apa? Tak ada Tak ada equal. Yes. Dan number line pun awak tak hitamkan. Tu maksud dia. Okay, teacher ulang. Okay, kalau teacher ada
dua inequalities. Okay, ni soalan pertama, ni soalan kedua. So soalan pertama tu teacher selesaikan. Okay, apabila teacher selesaikan, okay, teacher dapat S greater than or equal negative 6. Teacher selesaikan X less than negative 4. Reverse the symbol sebab dia bahagi negative 6. Apabila ada dua nilai, awak buat number line. Number line ialah kalau besar sebelah kanan, kalau kecil sebelah kiri. Macam ni. Ni besar sebelah kanan. Ni kecil sebelah kiri. So anak panah dia sebelah kiri. Kemudian dia ada perbezaan. Kalau ada equal, teacher hitamkan. Kalau tak ada equal, teacher bulat saja. Soalan minta solve. So jawapan awak ini. Jawapan awak ialah X di antara negatif 4 dan negatif 6. In between. Ni jawapan dia. Tapi kalau jawapan minta integers, okay, awak ingat tak chapter 1 integers? Ingat. Okay, so integers maksudnya jawapan dia akan jadi negatif 6, negatif 5, negatif 6, negatif 5 saja. Kalau teacher kata list the integers. So jawapan dia negatif 6, negatif 5. Negatif 4 termasuk tak? Yes. Kenapa yang kejap. Kenapa yang kalau takkan X dia greater equal greater dengan equal to negatif 6. So kalau negatif 6 dulu dia akan tukar simbol dia akan ke belakang. Macam tu. Sebab sebelum ni, sebab sebelum ni teacher ada ajar. Tak ada okay. Mungkin tertinggal. Okay. Yes. Mungkin tertinggal kat sini. Okay. Sebab dia macam ni. Dia bagi contoh Copy, paste. Okay, teacher bagi contoh. Katakan 5 less than 6. Okay. So kalau 5 less than 6, so 6 tu mesti greater than 5. Dia macam kita tukar tanda. Sebab dia kalau A kecil daripada B, so B boleh besar daripada A. Okay. Boleh tak? Boleh. Okay, so maksudnya so maksudnya teacher tukar tanda. Sebab itu tadi kan teacher dapat S lebih besar pada negatif 6. Jadi teacher tukar negatif 6 dekat depan. Okay, sekejap